Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan perang-perang yang berlaku dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang kita tahu bahawa dalam Islam ni terdapat terlalu banyak perang yang berlaku. Jadi kita perlu faham bahawa Islam ni bukannya tersebar dengan mata pedang, tapi perang berlaku dalam Islam ini untuk mempertahankan kedaulatan Islam itu sendiri, pada masa sama untuk menyebarkan dakwah. Sebab dalam masa perang pun kita akan ada etika-etika peperangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contohnya, tidak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh wanita. Dan pada masa sama kita juga tak boleh merosakkan harta benda awam ataupun tumbuh-tumbuhan dalam peperangan itu. Baiklah, perangan yang pertama yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah Perang Badar Al-Kubra ni berlaku pada tahun kedua Hijrah pada tarikh 17 Ramadan. Dia berlaku kerana Nabi Muhammad SAW ingin menyekat perjalanan kafilah dagang musyrikin Quraisy yang berdagang di Syam. Mereka dalam perjalanan pulang ke Mekah dan mereka akan melalui kota Madinah, yang mana pada masa itu kota Madinah ni adalah milik kerajaan Islam. Selain itu, barang-barang dagangan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini adalah kebanyakannya adalah barang-barang harta benda orang Islam sebelum orang Islam berhijrah ke Madinah, iaitu golongan Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin merampas kembali harta-harta milik orang Islam, golongan Muhajirin. Jadi apabila Abu Sufyan mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW ingin menyekat kafilah dagang tersebut, Abu Sufyan telah menghantar utusan untuk memberitahu kepada sahabat-sahabat mereka di Mekah untuk menghalang Nabi Muhammad SAW daripada menyekat mereka untuk pulang ke Mekah. Jadi apabila Abu Jahal mendapat perkabaran tersebut, dia telah mempersiapkan bala tentera dengan kekuatan 1,000 orang untuk menyerang tentera Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Jadi perlu kita faham kenapa bilangan tentera Nabi Muhammad SAW pada ketika itu hanya 313 orang. Kerana Nabi Muhammad SAW pada ketika itu bukannya berniat untuk mempersiapkan tentera untuk pergi berperang, kerana Nabi Muhammad SAW hanya mempersiapkan satu kumpulan umat Islam hanya untuk menyekat kafilah dagang, bukannya untuk pergi berperang. Tetapi tentera musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sendiri mempersiapkan tentera memang niatnya untuk berperang. Jadi sebab itulah kita selalu mendengar sejarah bahawa dalam sirah Nabi Nabawiyah yang menyertai perang Badar daripada kaum muslimin hanya 313 ataupun lebih ataupun kurang. Bilangan kuda yang ada pada tentera muslimin pada masa itu hanyalah lebih kurang 2 ekor ke 3 ekor sahaja, dengan unta lebih kurang 70 ekor unta. Dan senjata yang ada dengan tentera muslimin pada masa itu lebih kurang 2 ke 3 bilah pedang sahaja. Sebab mereka tentera muslimin pada masa itu bukannya berniat untuk pergi berperang, hanya untuk menyekat kafilah dagang. Pada masa yang sama, Abu Sufyan telah menukar arah jalan untuk pulang ke Mekah. Mereka tidak melalui kota Madinah, tapi mereka memilih jalan pesisiran pantai untuk sampai ke kota Mekah. Jadi apabila kafilah dagang Abu Sufyan telah selamat sampai ke kota Mekah tanpa bertembung dengan tentera muslimin, Abu Sufyan telah mengutuskan utusan kepada Abu Jahal untuk membawa balik ataupun menyuruh tentera musyrikin Quraisy pulang kembali ke Mekah, kerana mereka telah selamat sampai, kerana kafilah dagang musyrikin Quraisy telah selamat sampai ke Mekah. Tetapi kerana keegoan dan kesombongan Abu Jahal yang telah memimpin 1,000 orang tentera musyrikin Quraisy, beliau dengan angkuhnya tidak mahu membawa pulang tentera musyrikin itu selagi mereka tidak berperang dengan tentera Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW mendengar perkabaran bahawa Abu Jahal tekad untuk berperang dengan tentera muslimin,
Nabi Muhammad SAW pun melakukan syura, berbincang dengan para sahabat. Adakah mereka perlu berperang ataupun mereka perlu berpatah balik ke Madinah. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW telah bersyura dengan para sahabatnya kaum Muhajirin dan Ansar, rata-ratanya Muhajirin dan Ansar bersetuju untuk berperang, dan Ansar daripada sahabat Muhajirin dan Ansar bersetuju untuk berperang. Jadi Nabi Muhammad SAW, antara kata-kata yang famous yang diucapkan oleh sahabat Ansar pada ketika itu, demi Allah, kami akan bersama kamu wahai Nabi, walau apa pun kamu perintahkan. Macam itulah lebih kurang. Kami tidak mahu menjadi seperti Yahudi apabila Allah suruh Nabi Musa untuk masuk ke Palestin. Kaum Bani Israel pada masa itu hanya menyuruh Allah dan Nabi Musa sahaja masuk berperang, tapi tidak untuk kaum Ansar. Mereka akan bersama para sahabat-sahabat lain dengan Nabi SAW untuk berperang mempertahankan agama Islam. Jadi apabila berlaku pertempuran, syahidlah beberapa orang sahabat SAW, iaitu lebih kurang 14 orang, dan di tentera musyrikin Quraisy syahid lebih kurang 70 orang tentera, dan selebihnya ada yang ditawan, dan selebihnya ada yang berjaya lari pulang ke kota Mekah. Yang kedua adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq ni berlaku pada tahun ke-5 Hijriyah. Antara faktor-faktor berlakunya Perang Khandaq ini, pembelotan Yahudi yang tinggal di Madinah, iaitu Bani Nadir, ingin merancang pembunuhan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya mereka ini telah berpakat dengan musyrikin Quraisy dan Bani Ghatfan, iaitu sekutu bagi musyrikin Quraisy, untuk menyerang kerajaan Islam Madinah pada ketika itu. Dan atas beberapa faktor lain, mereka telah menubuhkan satu kolasi ataupun satu blok tentera yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, dengan jumlah 10,000 orang untuk mengepung Madinah dan untuk menghancurkan kerajaan Madinah pada masa itu. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW mendapat tahu adanya bala tentera yang dalam perjalanan ke kota Madinah untuk menyerang dan mengepung kota Madinah, jadi Nabi Muhammad SAW telah berbincang dengan para sahabat, adakah mereka perlu berperang dalam kota Madinah ataupun mereka perlu berperang di luar Madinah. Jadi apabila difikirkan secara masak-masak, maka seorang sahabat Nabi SAW yang sudah sangat famous, iaitu Salman Al-Farisi, mencadangkan untuk membina parit yang panjang untuk menghalang daripada kemarahan tentera memasuki kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk menggali parit selebar 6 hasta untuk menghalang daripada kemarahan tentera Al-Ahzab. Diriwayatkan bahawa penggalian parit itu mengambil masa selama tempoh 6 hari. Jadi apabila tentera Al-Ahzab telah sampai ke penghujung pintu masuk kota Madinah, mereka sangat terkejut kerana ini adalah satu taktik peperangan yang baru, kerana dalam sejarah dunia Arab dan dalam sejarah Islam belum pernah ada menggunakan taktik peperangan dengan menggali parit, kerana Salman Al-Farisi mencadangkan teknik peperangan itu daripada Parsi. Jadi tentera Al-Ahzab tidak mampu untuk melepasi benteng parit tersebut, dan mereka pun telah mengepung kota Madinah. Mereka bersetuju dan mereka telah membuat keputusan untuk mengepung kota Madinah daripada luar sahaja. Dan masa mereka mengepung kota Madinah mengambil masa selama 25 hari, dan adalah sedikit peperangan yang berlaku di antara mereka, kerana ada sebahagian kuda yang mampu melompat melepasi benteng pertahanan umat Islam pada masa itu. Antara sejarah yang berlaku pada perang Al-Ahzab ini, antaranya kita selalu dengar yang berlaku dalam perang Khandaq ini adalah peristiwa Nabi membelah batu besar dan keluar cahaya Nabi sebagai tanda, sebagai janji, menjadi sebagai satu mukjizat Nabi bahawa umat Islam akan melepaskan kota Parsi, akan melepaskan kota Rom, dan akan melepaskan kota Habsyah pada ketika itu. Setelah 25 hari tentera Al-Ahzab mengepung kota Madinah, dan pada malam terakhir turunlah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
berlaku satu ribut taufan yang sangat kuat hingga sehingga menerbangkan semua kemah mereka. Jadi Abu Sufyan bin Harb memerintahkan kepada semua tentera mereka untuk pulang kembali ke kota Mekah dan tempat masing-masing. Jadi terselamatlah tentera Islam pada masa itu tanpa menumpahkan darah tentera muslimin pada masa itu. Perang Tabuk ini berlaku, pada awalnya bukan berlaku pada bulan Ramadan, tetapi permulaannya berlaku pada bulan Rejab dan berlanjutan sehingga ke hujung Ramadan pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini merupakan perang umat Islam menentang kerajaan Rom. Kerajaan Rom pada masa itu ingin membalas dendam kepada umat Islam kerana mereka telah tewas dalam perang Mu'tah beberapa tahun sebelumnya. Jadi Raja Rom dengan membawa bala tentera seramai 100,000 orang, mereka ingin menawan dan menghancurkan kerajaan Islam Madinah. Jadi mereka telah menawan beberapa kota di sepanjang jalan daripada Rom menuju ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW apabila mendengar perkhabaran bahawa Raja Rom membawa bala tentera seramai 100,000 orang untuk menentang ataupun untuk menyerang kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW menyiapkan bala tentera seramai 30,000 orang muslimin, lebih kurang 30,000 orang muslimin untuk pergi menyerang balas tentera Rom pada masa itu. Diceritakan bahawa pada masa itu, pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah itu, keadaannya cuaca sangat panas kerana pada masa itu adalah musim panas. Jadi sangatlah menguji fizikal dan mental tentera umat Islam pada masa itu. Dan Raja Rom pada masa itu tidaklah berharap bahawa tentera Islam mampu untuk sampai ke Tabuk kerana jarak kota Madinah ke Tabuk adalah sejauh 760 km. Jadi sangatlah sukar dalam keadaan musim panas, musim sangat-sangat panas dan jarak yang sangat jauh, mustahil bagi tentera Islam untuk sampai ke Tabuk untuk pergi berperang. Tetapi Nabi SAW telah memberikan motivasi kepada tentera Islam untuk pergi berjuang dan mereka telah berjaya sampai ke Tabuk. Apabila Raja Rom mendengar perkhabaran bahawa tentera Islam nekat untuk pergi ke Tabuk, mereka menjadi gentar dan takut dengan kekuatan umat Islam itu. Jadi mereka beberapa hari sebelum ketibaan tentera Islam di Tabuk, mereka telah berpatah balik ke Rom kerana takut gerun dengan kekuatan umat Islam pada masa itu. Jadi tidak berlakulah perang Tabuk. Seterusnya, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ini berlaku pada tahun 8 Hijriyah yang berlaku rentetan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, yang mana musyrikin Quraisy ini telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Antaranya isi korangan perjanjian Hudaibiyah adalah gejatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam di kota Madinah dan musyrikin Quraisy bersama sekutu-sekutu mereka. Tetapi pada tahun tersebut, tahun ke-8 Hijriah, musyrikin Quraisy telah membantu Bani Bakar, iaitu sekutu bagi mereka, telah menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini merupakan sekutu bagi umat Islam, sekutu bagi kerajaan Islam Madinah. Maka Bani Khuza'ah ini telah melaporkan kepada Nabi bahawa musyrikin Quraisy telah menyerang mereka, bermakna mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan bala tentera umat Islam untuk pergi menawan kota Mekah ataupun untuk membuka kota Mekah pada tahun tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW memimpin bala tentera umat Islam dan berjaya membuka kota Mekah pada ketika itu. Jadi seterusnya, perang yang berlaku dalam sejarah Islam yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah perang Ain Jalut, dipanggil Ain Jalut. Perang ini jarang-jarang kita dengar, tapi perang ini berlaku pada zaman Bani Umayyah, yang mana perang ini berlaku antara kerajaan Islam di Mesir dipimpin oleh Sultan Qutuz menentang kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol yang sekarang ini yang kita kenal bahawa kerajaan Mongol ini adalah orang-orang yang kasar atau orang yang kasar. Mereka ada satu misi untuk menawan semua kerajaan-kerajaan yang berada di sepanjang jalan mereka daripada Mongol hinggalah ke kota Mekah. Jadi target akhir mereka adalah untuk menawan kota Mekah itu sendiri. Tetapi apabila mendapat perkhabaran apabila kerajaan Islam Mesir pada masa itu mendapat perkhabaran bahawa kemarahan tentera Mongol berjaya menawan beberapa kota
sepanjang jalan mereka. Jadi Sultan Qutuz ini telah mengumpulkan bala tentera untuk melawan tentera Mongol tersebut. Maka di atas jihad dan perjuangan mereka, berjayalah mereka mengalahkan tentera Mongol di Ain Jalut, nama tempat. Jadi yang terakhirnya, perang yang berlaku juga pada bulan Ramadan, antara lainnya adalah pembukaan kota Sepanyol oleh Tariq bin Ziyad, pembukaan kembali Palestin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jadi banyaklah, nanti kalian semua boleh cari dan Google beberapa perang lain yang berlaku dalam bulan Ramadan. Ajaran daripada peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini menunjukkan bahawa umat Islam tidak lemah dengan berpuasa, dengan tidak makan, dengan menahan lapar dan dahaga. Tapi umat Islam lemah kerana mengikut hawa nafsu. Kita tengok pada hari ini bagaimana keadaan umat Islam. Mereka melakukan pelbagai masalah ataupun terlibat dengan pelbagai gejala sosial kerana mereka terlalu ikutkan hawa nafsu. Jadi diharapkan dengan hadirnya bulan Ramadan pada tahun ini memberikan kita satu roh, satu rasa, satu roh yang untuk kita mampu menundukkan nafsu kita. Baiklah, itu saja daripada saya. Selamat beramal pada bulan Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.